Saya buat perniagaan tudung pada tahun 2016 ke 18 lah. Perniagaan tu pun tak menjadi sangat. Okey lah, dia macam staggered macam tu, tapi at the end of 2017 nak masuk 2018 tu dia dah mula nampak macam goyang. Dan muncullah Absolute Chocolate. Macam mana boleh muncul Absolute Chocolate? Sebenarnya bila masa tu saya nak kahwin dengan Nadia, Nadia ada satu hari tu dia bawa satu kek daripada set tau. Dia balik daripada shooting, dia bawa satu kek. Hai, Assalamualaikum semua penonton-penonton di saluran YouTube Budi Channel dan juga pendengar-pendengar kita di Spotify dan juga di podcast Apple. Di studio Budi Channel kali ini, kita ada kisah-kisah inspirasi yang nak di-share oleh seorang usahawan, iaitu Ben Ali. Siapa yang tak kenal Ben Ali sekarang ini popular dengan produk Absolute Chocolate yang sekarang ini dah dipelbagaikan produk-produk yang mana menjadi kegilaan ramai sekarang ini. Siapa yang tak suka coklat? And Ben, apa yang Ben boleh ceritakan sepanjang bulan puasa ni, perkembangan-perkembangan yang kita boleh kongsikan? Okey, sebelum tu Assalamualaikum. Saya nak ucapkan terima kasih lah kerana sudi menjemput Ben ke sesi podcast bersama Budi ni. Untuk bulan puasa ni sebenarnya untuk saya sendiri, company kita sebenarnya baru berpindah daripada kita punya orang kata central kitchen lama berpindah ke tempat baru, iaitu kita ambil satu kilang yang menempatkan kesemua kita punya operasi di situ. So sebelum kita masuk bulan Ramadan hari tu, memang saya dengan kita punya team memang sangat sibuk lah preparation untuk kita berpindah dari tempat lama ke tempat baru. Memandangkan tempat lama tu pun dia punya lot dalam 5 shop block itu, nak pindah ke tempat baru ambil masa dalam 5 hari juga. So ngam-ngam first day ke second day puasa macam tu, kita start operasi di kilang baru yang lebih besar lah. Ya, yang lebih besar, Alhamdulillah. Tahniah diucapkan kepada Ben. Mungkin kita nak kenal dululah siapa Ben Ali ni kan. Ramai yang tertanya-tanya asal usul dia, berapa orang adik-beradik yang mungkin Ben boleh share lah untuk kita. Okey, saya, yalah, nama komersial diberi nama Ben Ali. Saya berasal daripada Ampang, Selangor sebenarnya, tapi dibesarkan di Kangah Perlis. So zaman pembesaran saya tu, saya banyak menghabis masa ataupun belajar di Kangah Perlis lah. Sekolah pun di sana, sekolah menengah pun di sana. And then adik-beradik saya ada 3 orang. Saya anak tunggal lelaki, nombor 2. Saya ada seorang kakak dan seorang adik perempuan. Jadi sebelum saya datang ke KL pada usia 16 tahun, memang saya bersekolah di sana, di Perlis semua. Tetapi after tu saya pindah ke Sekolah Menengah Teknik Shah Alam untuk menyambung pembelajaran saya di Shah Alam. Kemudiannya saya melanjutkan pelajaran ke UiTM Machang, Kelantan dalam dalam jurusan bisnes perniagaan, business management. Kemudiannya saya menyambung perniagaan pembelajaran lagi di UiTM Puncak Perdana di dalam jurusan filem, teater dan animasi. So nak dipendekkan cerita macam mana saya boleh buat bisnes, macam mana saya boleh terlibat dalam industri entertainment, adalah kerana pada 2011 macam tu saya menyertai Hero Remaja 2011-2012 bersama-sama dengan Fatah Amin, Syafiqah, Ben Amir dan ramai lagi lah pada ketika itu. So masa itulah detik permulaan saya menyertai industri hiburan. Tetapi minat saya tu sentiasa ada pada perniagaan, bisnes. Bisnes. Bila saya start berlakon pada tahun 2013 ke 14, sekitar tahun 2014 ke 15 macam tu, saya cuba mencari saya punya jiwa kat mana. Minat berlakon tu ada, dia more kepada hobi, tetapi saya sentiasa melakukan perniagaan walaupun ketika itu sedang berlakon. Jadi nak dipendekkan lagi, pada tahun 2018 sewaktu kita menubuhkan Absolute Chocolate, pada ketika itu saya nak mencari wang lebih untuk kahwin dengan isteri saya, Nadia Shahab, dan dikurniakan satu bisnes yang Alhamdulillah sustain sehingga hari ini. Meski orang nak kahwin, orang kata mungkinlah disebabkan masa tu kita niat pun baik, dan kita nak mendirikan masjid. Jadi Allah bantu bermudahkan kita punya jalan tu. Maka lahirlah Absolute Chocolate. Dia start dengan produk itu, maksudnya kek, dan dicurahkan sos tu. Mungkin inspirasi tu daripada mana pembuatan kek itu? Secara jujurnya masa tu
bisnes saya gagal. Sebelum bisnes sebelum ni banyak yang gagal. Saya Sebelum ni ada pernah buat apa? Okay, produk before apa? saya buat produk makanan ni, F&B ni saya terlibat dalam fashion pada tahun 2014 macam tu. 2014-15 saya buat satu perniagaan dinamakan Scottsdale Malaysia. Kita jual seluar yang fokus kepada seluar kaki, seluar macam colourful punya seluar. Masa tu trend yang terkenal adalah menswear. Masa tu kita buat kempen dengan Wak Doyok. Saya rancang dengan Wak, kita buat satu gerakan yang mana menaikkan menswear di Malaysia. So kita plan lah photoshoot and everything. Dan Wak pun masa tu naik dengan dia punya hashtag aku yang pakai kau yang panas. So masa tu zaman-zaman Wak lah. So kita pun keluar Semua orang nak pakai suit semua orang nak pakai suit, nak pakai kemeja. Walaupun cuaca kita panas gila. So disebabkan trend masa tu saya keluarkan satu brand besar, bukanlah bersama Wak lebih kepada kita punya macam duta ataupun model okay, untuk saya punya seluar tu. So business was good, bagus, tetapi yalah trend menswear kat Malaysia ni tak berapa sesuai sebab cuaca. So dia hanyalah sekejap saja. And then saya terjun ke bidang fashion juga. Saya buat perniagaan tudung. Saya buat perniagaan tudung pada tahun 2016 ke 18 lah. Perniagaan tu pun tak menjadi sangat. Okey lah, dia macam staggered macam tu. Tapi at the end of 2017 nak masuk 2018 tu dia dah mula nampak macam goyang. Dan muncullah Absolute Chocolate. Macam mana boleh muncul Absolute Chocolate? Sebenarnya bila masa tu saya nak kahwin dengan Nadia, Nadia ada satu hari tu dia bawa satu kek daripada set tau. Dia balik dari shooting, dia bawa satu kek. Dia kata, Ben, I think kek ni boleh jual lah. Sebab tadi dekat I punya set ada seorang assistant director ni, dia kata dia baru nak start buat kek, home bake lah. So dia, bila Nadia bawa balik kek tu kat saya, dia tunjuk, apa kata kita jual benda ni. So saya tanya, berapa ringgit nak jual apa semua kan? So dia kata okay, dia beli kek ni sekian harga. Apa kata kita jual harga macam ni, kita buat packaging yang cantik, kita rebrand balik. Sebab home bake tu cuma dia nak jual pada orang yang nak beli lah. Home bake biasanya dia tak jual banyak, dia buat sikit-sikit dalam kuantiti yang sikit. So why not kita marketkan dia dan kita jual mass, kita jual banyak. Tapi masa tu saya tak berapa gemar pada idea nak buat bisnes kek ni. Sebab bagi saya seorang lelaki, saya rasa macam kurang macho. Kenapa saya nak jual kek? Tak macho lah kita lelaki kan. Kita nak jual macam fashion, you know, like something yang nampak gah sikit lah. So saya macam tolak lah idea tu pada mulanya. But then slowly, lama kelamaan saya pun dah buntu. Masa tu saya baru lepas bertunang di Singapura pada bulan 1 2018. Nak tak nak saya fikir apa saya nak buat. Bisnes tudung saya tu pun dah macam dah tak ada harapan. Duit pun dah tak ada ni sebab dah banyak spend untuk tunang. So kahwin ni lagi berapa bulan je lagi. Kita tunang bulan 1, nak kahwin bulan 10. So bila balik dari Singapura tu, duduk fikir apa benda nak buat. Dan suddenly Nadia tanya lagi sekali, you ni macam mana? Sekarang ni you nak kahwin dengan I lagi 8-9 bulan. Tapi you duit pun tak ada lagi ni. Sebab you punya business pun drop, dah macam nak gulung tikar kan. So saya pun fikir, macam nak buat ke tak nak kek ni. Tapi dah tak ada benda nak buat. Depan mata saya ni tak ada benda yang saya boleh buat selain opportunity yang Nadia bawa ni lah. So saya cakap, okay, jom kita buat. Nadia dia bagi cadangan, dia kata okay, I tahu banyak kek coklat kat luar. Dah memang banyak sangat kek coklat. It's a normal kek lah. Tapi why not kali ni kita buat twist sikit. Kek coklat, instead of you punya ganache tu ada atas tu siap-siap, selalunya kek coklat dia dah letak topping semua siap-siap dah ataupun ada benda ada isi kat dalam kan. Dah siap tersedia dengan sauce and everything kat atas. Dia kata kali ni apa kata kita buat kelainan, kita asingkan sauce tu. So dia jadi satu aktiviti kepada pembeli untuk tuang sauce tu. So bila dia kata macam tu, mula saya tak berapa confident sangat sebab saya tak nampak lagi direction dia macam mana kan. But then saya tak ada choice. Saya cakap okay lah, jomlah kita buat. Okay, so bagi saya masa tu, sama ada saya buat ataupun saya memang tak ada buat apa langsung. So bila saya buat, saya nak make sure yang saya buat tu, saya buat betul-betul lah. Ini peluang terakhir ataupun satu-satunya peluang yang ada depan mata. Dan saya buat. Kita pun decide, okay, jom macam mana kita nak buat packaging, macam mana kita nak shoot video tu. Video tu pun sebenarnya kita shoot dekat rumah Nadia je masa tu. Kita pakai iPhone. iPhone pun ada kualiti yang cukup bagus untuk buat video. And then kita pakai 2 iPhone. Saya masa tu belajar editing sikit, video editing, basic editing. Saya belajar kat YouTube. Satu hari saya gode YouTube tu, macam mana nak buat editing video. Dan saya cakap Nadia, okay, jom esok kita shoot.
The next day tu kita pergi cari barang, kita beli kotak, kita beli stiker, kita buat stiker, Nadia buat logo. Then we shoot lah. Kita shoot video tu. And then hasilnya bila dia upload video tu dekat Instagram dia, dalam masa satu hari video tu punya view dalam 500,000 viewers. Wow. Which is banyak lah untuk satu video makanan kan. So kita pun macam excited lah. Kita rasa macam wah banyaknya view ni. Kalau banyak view mestilah banyak sale kan. So daripada 500,000 tu kita convert pergi ke page Absolute. Masa tu kita baru buat. Memang start daripada 0 followers. Dalam satu hari naik ke 3,000 followers dalam less than 24 hours. So kita ingat dengan 3,000 followers tu kita boleh buat dapat banyak sale. Rupa-rupanya hari pertama tu sale 4 biji kek saja. 4 biji while kita nak kena order dengan kita punya home baker tu, dia letak minimum kat kita 10 biji kek. Kalau you nak order sekali order. Sekali order you kena order 10 biji kek, dia dapat harga sekian. Dia macam jual bulk lah, secara pukal kan. Okay. So kita orang pun macam, Nadia pun rasa macam macam mana kita kena order 10 ni tapi order ada 4. So dia pun dah rasa down macam tak payahlah buat kek ni. Maybe bukan bisnes kita, maybe tak kena kita jual kek. So saya cakap dengan dia tak apa. Ben, kalau dari segi resepi kek tu, resepi tu sendiri daripada you guys ataupun daripada resepi tu daripada home bake tu lah. Dari home bake. Home baker tu. So dia provide kita kek tu, kita cuma rebrand. Ini untuk proses permulaan Absolute Chocolate tu lah. So bila kita kena order 10, kita cuma ada order 4 biji untuk saja. hari pertama. Hari pertama So kita pun dah rasa down. Saya to be honest, saya pun down lah. Tapi saya tak ada choice. Saya cakap tak apa, kita try je, cari lagi untuk genapkan 10. Untuk cari jalan lain lah. Cari jalan lain untuk kita cari juga dapatkan 10. Lagipun kita dah ambil duit orang ni, 4 orang yang kita dah ambil ni, kita kena amanah. Takkan kita nak refund balik. So orang tu dah maharat nak makan kan. Benda makan ni kadang bila kita tengok sedap lah, kita nak makan. So diorang tak nak refund tapi diorang nak produk tu. So saya cakap dengan dia, okay jom kita pergi hantar kek ni kat 4 orang yang pertama yang beli ni. So saya ingat lagi masa tu kita orang 2 drive. Saya drive, Nadia kat sebelah tengah pack kek. Sebab kita ambil daripada supplier home baker tu, dia bagi kek yang dalam Tupperware. And then kita rebrand lah, letak kotak kita, stiker everything. Then kita hantar ke customer. First few customer kita, saya ingat pertama dekat Putrajaya, kedua kat Ampang, ketiga dekat TTDI. So kita pun ambil gambar, tunjuk kata Nadia pergi deliver kek tu. Dan Alhamdulillah itu pelanggan yang tidak dikenali lah bukan selebriti yang kawan-kawan lah. So pada 18 hari bulan 2 2018 tu, hari pertama kita mulakan delivery tu, Alhamdulillah orang tengok dan orang nak order hari pertama tu. So kita dapatlah 10 biji kek yang kita cari tu. Kemudiannya disebabkan kita orang tak give up, kita terus buat. Hari kedua dia naik 15 biji kek, dia naik lagi 15. Hari kedua dah 15. Dah naik ke 15 biji kek, and then naik lagi ke 20 sampai satu tahap tu naik ke 50 biji kek sehari. So dia konsisten naik 10 ke 15, 20 ke 25, 25 ke 50. Sampai satu masa tu kita dapat sehingga 100 biji kek sehari. Sehari kek. Dalam masa berapa minggu je daripada tarikh kita mula tu kan. And then mungkin disebabkan faktor tuang tu, yang mana masa tu tak ada orang buat lagi. Kita orang antara yang first buat konsep tuang tu. So dia jadi something yang interesting untuk rakyat Malaysia masa tu cuba. Ben, masa tu berapa harga untuk sebiji kek? Kita jual sama daripada dulu sampai sekarang, 60. Sama, tak turun tak naik kita tak pernah turun ataupun naikkan. Memang RM69 untuk whole kek tu. So bila kita dah naik ke 100 biji kek tu, memang 100 ke 150 biji kek tu memang sustain selama beberapa bulan. Sampai kan yang menariknya Absolute ni, kita tak pernah reveal yang itu kita punya at first. Ramai kenalan artis, macam Nadia sendiri ramai kawan-kawan artis, saya pun ramai kawan artis yang ingatkan Nadia cuma promote produk orang. Macam selalu dia akan buat IG review semua tu kan. So orang cuma menyangka yang mungkin Nadia just buat IG review untuk satu produk kek lah. Dan kita tak pernah reveal pun yang this is our business. Sebab saya cakap dengan Nadia, saya dah biasa buat 2 business artist base. Artist base ni bermakna you buat produk tu bersama dengan artis, you perkenalkan artis tu sebagai front ataupun muka ambassador ataupun sebagainya, dengan selari dengan produk tu. So 2 kali saya rasa macam kalaulah artis tu meletup, maka produk tu akan meletup dengan artis tu. Tapi kalaulah artis tu jatuh ataupun merudum, maka produk tu akan merudum juga. Sebab orang beli disebabkan artis, bukan disebabkan produk tu. So bila produk Absolute ni, saya cakap dengan dia,
kali ni kita tak payah reveal siapa punya, you punya ke, I punya ke. Biar orang beli sebab orang nak beli kek tu. Orang nak beli sebab dia punya konsep sedap dan juga konsep yang kita kenalkan masa tu. So apa jadi, kawan-kawan kita orang sendiri macam Ukasha, Mira Filza, ramailah yang tak tahu kita orang punya bisnes tu, diorang DM Absolute Chocolate sendiri untuk order. Dan yang kelakarnya saya yang duk reply masa tu sebab kita tak ada staff lagi. Dia orang tak tahu siapa di sebalik. So diorang tanya macam boleh tak saya nak order, Ukasha sendiri, boleh tak saya nak order. Dan saya reply, Syah ni band lah. Diorang macam terkejut, ya Allah, aku ni band punya ke? So and then Mira Fiza pun sama, dia kata dia nak order dan kita pun kita bagilah kat kawan-kawan. After that barulah orang tahulah yang mana kawan-kawan kenalan rapat tu, diorang tahu kata kita punya. But up to 6 months when we started Absolute Chocolate, kita tak pernah reveal to anyone. Sampailah satu hari bila kita dijemput oleh, kalau tak silap, Mingguan Wanita, Astro punya channel, untuk Absolute Chocolate dijemput pergi ke rancangan tu lah, bual bicara tu. And dia jemput founder. So bila dia jemput founder, staff, masa tu kita dah ada staff lah. So dia tanya, boleh tak kita nak jemput you punya founder. So bila kita pergi tu, dekat set tu baru diorang tahu, kata Nadia, ni you punya produk ke? Sebab diorang tak ada clue langsung, tak tahu menahu langsung yang diorang jemput ni adalah kami. So after that baru kita reveal lah, sebenarnya Absolute ni kita punya. Tapi itu pun selama 2 tahun 3 tahun ni saya rasa masih ramai lagi yang sebenarnya tak tahu yang itu kita punya. Sebab kita memang nak fokus produk tu yang ke depan. Produk base adalah lebih baik daripada artis base lah, boleh dikatakan macam tu. Sebab macam saya cakap tadi, saya tak nak produk tu jatuh apabila seseorang artis tu jatuh. So itulah sedikit macam mana kita memulakan Absolute Chocolate. Daripada orang kata bisnes dekat rumah, kata dalam kereta je, siap-siap bungkus dalam kereta, sehingga orang kata mendapat 100 tempahan dalam beberapa minggu selepas itu. So mungkin Ben boleh ceritakan pula bagaimana penghilangan, ataupun sekarang ini dah ada lori dan tempat yang betul-betul khusus untuk bake je kilang. Macam mana daripada orang kata usaha yang kecil tu dah sekarang dah menjadi besar, berapa orang kaki tangan dah ada sekarang? Okey, pada hari pertama kita mulakan kita punya operasi 18 hari bulan Februari 2018 tu, memang saya dengan Nadia 2 orang saja. Kemudian hari kedua tu kita cari seorang runner tambahan untuk, sebab saya tak mampu nak hantar kat 15 alamat sehari. Jadi saya cari satu runner, dan runner tu hantar dekat 7 alamat, saya hantar 7 alamat. And then hari ketiga tu kita dapatkan lagi seorang staff untuk packer. Dia tolong pack pula. Sebab yalah, bila order tu dah makin banyak, kita nak kena diversify and bahagikan kerja tu kepada orang lain. So bermula dengan packing dalam kereta, and then kita pack dekat bawah pondok di rumah supplier kita tu lah, home baker tu di Ceras. Pondok tu kita guna untuk kita packing cake, kita pack sauce and everything, dan kita deliver hari-hari. Dan after that, bila order tu dah naik, kita pergi tumpang pula ke sebuah warung bertempat di Ceras, Permaisuri. Saya ingat lagi nama dia, Cik Man ni, dia berniaga kelapa di sebelah petang. Jadi warung sebelah pagi tu tak digunakan, dan kita orang pula hanya gunakan sekejap saja dalam sejam untuk kita pack kek tu sebelum kita distribute. Dan minta izin lah untuk sekejap. Jadi kita minta izin dia untuk tumpang kedai dia sebelah pagi, pukul 9 sampai pukul 10 untuk packing je, untuk packing saja. So dia pun okey, dia bagi. Packing dekat rumah yang tukang bake tu? Sebab rumah tu dia kecil. Kecil. Tak apa-apa sesuai lah. Jadi kita perlukan space yang agak besar. Ingat ke macam tempah daripada dia dah sediakan? Tak. Dia cuma bagi kita kek saja. So daripada segi packaging semua tu memang kita yang buat sendirilah. Okay, faham. Jadi bila kita tumpang kedai kelapa Cik Man tu, pada ketika tu order dalam 60 biji ke 80 biji sehari lah. Kemudiannya kita rasa dah kapasiti tu dah terlalu banyak untuk kita buat kat situ. Barulah kita cari satu kedai sewa. Kedai sewa di Permaisuri Ceras juga, dekat berhadapan dengan LRT Ceras. Kita sewa suku lot berharga RM1,000 masa tu, untuk kita increase kita punya production, dan kita tambah lagi staff masa tu. Masa tu saya ingat staff dalam ada 3 runner dan juga dalam 3 packer. So total 6 orang. Dan selepas tu dalam masa 2 bulan kat situ, kita punya operasi tu berkembang. Order makin naik, dalam 100.5 kek sehari. Tak mampu nak buat kat situ, kita pindah lagi daripada suku kedai ke kita ambil satu lot di Ceras juga, tapi di Medan Konot Ceras.
pada masa yang sama kita berpindah randa tu adalah tahun kita berkahwin. 2018. 2018. Pumpang-pumpang daripada bulan 2 kita buat tu dah sampai ke bulan 10. So waktu kita ambil satu lot di Ceras tu pun kita tengah sibuk dengan persiapan kahwin dan sebagainya. Alhamdulillah lepaslah perkahwinan masa tu. Bila kita sebenarnya niat buat Absolute ni memang nak cari duit kahwin je. So apa jadi, lepaslah kita punya niat tu, kita punya objektif tu tercapai. Gunalah segala duit perniagaan ni kita guna untuk berkahwin lah. Dan sejurus selepas kita berkahwin, kita rasa macam takkanlah kita dah kahwin, takkan itu saja, takkan kita nak tutup bisnes ni kan. So why not kita just continue. Dan after that kita continue dengan cara yang betul. Sebab sebelum ni kita just buat cowboy punya style. Bermakna duit yang masuk tu adalah duit kita orang boleh spend untuk pakai untuk berkahwin. Tapi bila dah kahwin, takkan kita nak pakai lagi kan. So after that kita terus structure balik, kita buat penstrukturan semula secara menyeluruh untuk kita punya company tu, daripada enterprise kita tukar kepada Sendian Berhad. Bermakna kita serius lah nak bina satu empire yang besar. So pada tahun 2019 tu kita buat Absolute Brand Sendian Berhad. Di mana Absolute Brand Sendian Berhad ni kita dah plan siap-siap, yang mana bawah Absolute Brand ni akan ada beberapa syarikat yang bernaung di bawah Absolute Brand ni. Contohnya masa tu kita tak ada rancangan pun nak buat Absolute Management, Absolute Food Festival, Absolute Event. Tetapi kita dah memang fikir panjang, okay, why not kita buat satu company Sendian Berhad yang mana mungkin kita akan carry banyak brand Absolute selepas ni di bawah tu. So bila kita pindah ke Medan Konot, masa tu saya rasa dalam 10 orang staff. Kemudian kita berkembang lagi, kita tambah lagi flavor dan sebagainya. Kita structure, kita ambil accountant, kita ambil like proper HR dan sebagainya. Dan Alhamdulillah masa 2020 mungkinlah kebanyakan perniagaan mungkin terkesan daripada pandemik COVID-19 ni, tetapi bagi kami Alhamdulillah ianya satu blessing, kerana sewaktu COVID PKP yang pertama pada tahun lepas, kita berjaya untuk meningkatkan kita punya order, disebabkan kami adalah 100% online business. Kita memang tak pernah ada kedai, kita memang tak pernah ada physical store. So disebabkan itu mungkinlah ianya satu advantage kepada online business seperti kami lah. So apa jadi pada PKP yang pertama, order kami melonjak naik, sale kami melonjak naik 2-3 kali ganda. Daripada 2 lot di Medan Konot, kita tambah lagi 3 lot pada PKP saja, menjadikannya semua 5 lot kedai di Medan Konot. Masa tu kita dah ada roughly dalam 30 orang staff pada tahun lepas lah. Dan kemudiannya kami berkembang lagi pada tahun 2019 sebelum PKP. Kita memperkenalkan satu lagi company, which is Absolute Event and Management Sendian Berhad, yang mana kita buat satu food festival dinamakan Absolute Food Festival. Pada masa tu 2019 kita tak sangka yang ini bukanlah satu bidang yang saya pernah buat. Saya tak pernah buat event, Nadia pun tak pernah buat event. Ianya merupakan satu bidang terjun lah bagi kami. Kita cuba saja buat Absolute Festival. Yang pertama di Shah Alam, berjaya mengumpulkan seramai lebih kurang 150,000 pengunjung. Bagi kami itu ramai lah. Dan di mana rata-rata vendor masa tu kita perkenalkan satu harga yang amat affordable, murah. Itu RM800 sewa untuk 3 hari. Normal rate untuk event outdoor macam tu selalunya 1,800 ke 2,000 untuk 3 hari per vendor. So niat kami buat masa tu untuk membantu usahawan-usahawan kecil yang mana yang menjual macam kari pap ke sambal dan sebagainya. Memang Alhamdulillah kita dapat bantu. Dengan hanya sewa RM800 tu, mereka membawa pulang selepas 3 hari, ada yang bawa pulang sehingga RM15,000, ada yang bawa pulang RM10,000 dengan hanya modal RM800. Kirakan okey. So itu niat kami yang pertama. 150,000 pengunjung berjaya hadir, membeli di semua 150 booth yang kami kenalkan masa itu. Itu yang pertama. Kedua, kita buat pula Absolute Food Festival di Johor Bahru pada September 2019, berjaya membawa 350,000 pengunjung secara keseluruhan daripada Singapura. Kita kira roughly dalam 20 ke 30% yang turun semata-mata Absolute Food Festival. So itu company kedua kami, company event. Dan company ketiga kita baru buka last year,
pada Ogos 2020 iaitu Absolute Management lah, di mana syarikat pengurusan artis yang menempatkan 11 artis di bawah syarikat kami. So sekarang ni currently kita ada 3 company di bawah Absolute Brands Sdn Bhd. Satu yang kita buat F&B, which is Absolute Chocolate. Kedua, kita ada event company, which is Absolute Food Festival. Dan ketiga, kita ada pengurusan artis, Absolute Management. Dan pada hari ini kita punya staff lebih kurang 60 kesemuanya. Berpusat dekat ada yang satu pusat je. Sebab kita punya 60 staff, kebanyakannya kita punya operation sebenarnya 80% daripada keseluruhannya. So daripada 60 tu 40% tu adalah tim baker kita, dan 20% adalah baki untuk pengurusan, management, event dan sebagainya. Ben, tahniah bila tahun lepas ada keluar berita Ben Ali Nadia Shahab diiktiraf sebagai antara individu paling berjaya di Malaysia, sebaris dengan nama Datuk Michelle Yeoh, Tun Mahathir sendiri. Dan mungkin ini adalah satu kejayaan bagi Ben sendiri sebagai usahawan muda, So mungkin apa yang Ben boleh ceritakan di sebalik kejayaan ini tahun lepas tu? Sebenarnya terima kasih. Pertama kali terima kasih kerana menyentuh tentang tu. Sebenarnya ianya lebih kepada pengiktirafan lah kepada kami. Apabila kita dapat daripada British Media tu datang approach kita, dia kata nak bagi kita masuk dalam satu buku di mana mengiktiraf usahawan-usahawan di Malaysia. Sebenarnya ada sedikit membetulan dekat situ. Artikel yang dikeluarkan tu menulis Ben Ali dan Nadia Shahab antara individu berjaya di Malaysia setaraf dengan Tun dan sebagainya. Sebaris sebenarnya bukanlah sebaris. Dalam buku tu sebenarnya ada ramai lagi, ribuan, ratusan usahawan-usahawan, ataupun dia tak semestinya bisnes ni je, ada artis, ada doktor, orang-orang yang diiktiraf di dalam buku yang sama. Cumanya kami lebih kepada usahawan yang meningkat naik, bukannya usahawan yang memang betul-betul dah berjaya seperti Tan Sri, Tony Fernandez ataupun Michelle Yeoh dan sebagainya. So banyak kategori dalam tu, tetapi mungkin media pick up dia tulis sebaris. Sebaris maksudnya, sebaris tu maknanya saya, kalau orang faham macam sebaris ni satu level. Sebenarnya mungkin bagi pengarang ataupun editor ni mengatakan sebaris tu adalah satu tempat di mana satu buku itulah kan, betul tak? Ya, satu bagi kami adalah satu buku lah. Satu buku. Maknanya nama kita ada nama sama dengan di dalam buku tu ada ramai lagi kategori-kategori yang sedang usahawan yang sedang meningkat naik dan sebagainya. So kami jatuh pada kategori tu. So of course kategori bila kami diiktirafnya tu rasa sebagai satu penghormatan bagi saya dengan Nadia lah. Dan apatah lagi dalam buku tersebut ada orang-orang hebat lain seperti Tun Mahathir, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Michelle Yeoh, Datuk Michelle Yeoh dan Tan Sri Tony Fernandez dan sebagainya. So lagilah melonjakkan kita punya semangat untuk berbakti. Sebab pada kami, selepas kita dah capai niat untuk berkahwin tu, niat kami selepas itu adalah membantu masyarakat, nak wujudkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada masyarakat. That's why kita tubuhkan juga Absolute Grace Charity, di mana kami membuat sumbangan-sumbangan dan CSR projek untuk membantu insan-insan yang memerlukan. Jadi bila kita buka Absolute Brands sekalipun, niat tu sentiasa untuk membantu orang. Bila kita membantu dengan cara apa? Bila kita mewujudkan satu peluang pekerjaan yang banyak. Contohnya macam sekarang kita ada 60 orang staff, kita ada lebih kurang 200 ke 300 orang ejen yang sama-sama mencari rezeki bersama Absolute Chocolate. Bila adanya peluang sebegini, of course membuka pintu rezeki kepada lebih ramai. Itu adalah niat kami untuk sentiasa mewujudkan peluang yang lebih baik kepada masyarakat. Ben, untuk F&B Absolute Chocolate ni, daripada satu produk sudah ada sekarang ni, dengan cerita ada satu produk lain which is biskut, mungkin sempena untuk hari raya kita akan sambut tak lama lagi lah kot. Mungkin benda tu dah beranak-beranak lah. So apa produk-produk lain selain daripada Absolute Chocolate Cake?
kita memula dengan satu chocolate cake lah. Itu produk pertama kita pada tahun 2018 tu, and then kita keluarkan juga pada 2018 juga kita keluarkan produk kedua, iaitu vanilla cake, diberi nama milk lava cake. Itu produk kedua kami. Ketiga, kita keluarkan boba milk tea cake pada tahun 2019, and then 2019 juga, penghujung tahun 2019 kita keluarkan produk salted egg charcoal cake. Itu merupakan produk kami yang kami produce sendiri kali pertama. Tiga produk sebelum tu adalah kita ambil dengan home baker. Dan produk keempat kami merupakan produk pertama kali yang kita keluarkan sendiri, production kita sendiri, staff kita sendiri, team kita sendiri reka. Salted egg charcoal cake ni adalah kek telur masin pertama seadanya di Malaysia. Kita memang sebelum ni tak pernah ada. Kita dah buat background search and everything, and memang kita come up dengan satu idea di mana kita nak buat satu kelainan. So kita kenalkan salted egg charcoal cake. Sebab absolute kita memang akan keluarkan satu produk yang orang lain tak keluar, kita keluarkan. Kerana kita percaya kepada keunikan tu, kelainan dan identiti tu penting bagi sesebuah produk. Okey, kerana apa tau? Sebab bila kita bercakap tentang produk kek, pelambak company kek ataupun business kek kat luar. Tetapi ini pendapat saya sajalah. Mungkin masyarakat ataupun peniaga tu dia lebih selesa buat produk yang dah ada di dalam pasaran. Contohnya bila dia nak keluarkan produk kek, dia akan tengok apa yang dah ada. Contoh macam red velvet cake, dia akan buat apa yang orang dah pernah buat. Bagi kami pula, kami nak mencuba sesuatu yang ekstrim, yang baru, eksperimen sesuatu yang baru, supaya kita memperkenalkan satu flavor kepada masyarakat. Bila kita kenalkan salted egg cake, pada mulanya ianya dikecam hebat oleh masyarakat Malaysia lah, especially orang Melayu, kerana salted egg ni kalau pada kita orang Melayu adalah telur masin. Telur masin sesuai dimakan dengan nasi. Bukanlah sesuatu yang sesuai untuk dimakan dengan dessert, sebagai dessert. Tetapi sebenarnya salted egg ni sesuatu makanan yang sangat popular bagi kaum masyarakat Cina. Diorang akan makan salted egg bun sebagai dessert. Diorang akan makan salted egg croissant sebagai roti. So kita kenalkan salted egg cake ni memang pertamanya dikecam lah. Orang cakap, oh kenapa Absolute dah tak ada idea ke keluarkan kek telur masin, kenapa tak keluarkan kek sambal, kenapa tak keluarkan kek ikan bilis. So at first kita rasa down lah. Pada hari kita launch salted egg tu, kita punya penerimaan tu sangat buruk dan tak ada order. Biasanya bila kita launch satu-satu produk tu, order akan terus masuk pada hari pertama, kedua dan ketiga. Tapi salted egg ni tak diterima langsung. Cuma bila saya balik dengan Nadia, kita orang down 3 hari tak keluar rumah, kita rasa macam adakah ini perakhiran bagi Absolute Chocolate, sebab orang dah tak nak beli kek kita. Kita keluarkan satu produk yang orang Tapi kek lain masih laku. Kek lain selalunya produk kita, bila kita keluarkan satu produk lain tu, produk baru tu, dia akan melonjakkan sale lah. Dia akan boomingkan balik. Bila dah salted egg tu tak diterima, kita orang pun buntu lah, macam mana nak buat So Nadia pun dah give up, saya pun dah rasa macam give up. Tapi rasa kita bangkit balik. Kita rasa macam sangkut je, sorry. Betul? Okay. Kita rasa macam saya discuss dengan Nadia lah. Kita bincang, kita cakap okay, takkan kita nak give up. Kita dah sampai ke tahap ni, dah 2019 masa tu. Just sebab orang tak terima salted egg ni, takkan kita terus nak tutup company ni. Kita tak fikir pasal kita sangat tahu. Mungkin Nadia ada boleh continue berlakon, buat review, saya pun boleh cari peluang perniagaan tempat lain. Tapi kita fikirkan staff kita masa tu ada lebih kurang 20 ke 30 orang. Kemana mereka selepas ni kalau kita tutup company kita? Disebabkan semangat untuk mengekalkan syarikat tu, kita terus lawan balik. Kita bangun, kita bangkit daripada kejatuhan tu. And Alhamdulillah, selepas tu salted egg cake ni diterima ramai melalui marketing yang kita jalankan. Daripada awal Absolute ni memang dikenali sebagai company yang marketing lah. Kita marketkan produk tu secara unik, menyebabkan ramai orang tertarik untuk beli. So bila kita marketkan salted egg tu, sampai hari ni adalah salah satu produk kami yang paling best seller, walaupun pada mulanya tidak diterima langsung oleh masyarakat. Dan hari ni best seller kami adalah salted egg. Kemudiannya after salted egg, kita keluarkan cookie, biskut. Biskut ni adalah satu makanan yang orang gemar makan sewaktu dekat dengan raya lah. Kalau bagi masyarakat Melayu Islam ni dikenali sebagai kuih raya ataupun cookie lah, biskut. Kami pula memperkenalkan cookie ni dalam satu bentuk yang lain, lebih komersial,
Kita tak kenalkan dia sebagai biskut raya ataupun kuih raya, tetapi kita beri nama sebagai Kookee, Kookee, di mana itu adalah tujuan untuk mengkomersialiskan lagi produk tu, nampak lebih bertaraf macam international punya branding. So itu salah satu produk seasonal yang kita kenalkan kepada masyarakat pada tahun lepas, dan kita carry pada tahun ni pun kita buat cookie juga. Dan baru-baru ni pada tahun lepas bulan 10 tu kita keluarkan lagi satu produk, iaitu Dalgona Cloud Cake. Dalgona Cloud Cake ni pun tak ada lagi masa tu kita buat research. Dalgona ni famous masa PKP yang pertama untuk buat kat rumah dalgona air tu. Dan kita buat dalam bentuk kek lah. Bila kita buat dalam bentuk kek tu, kita buat dalgona sauce on top of Japanese cotton cake. Kita perkenalkan satu lagi added value tu, kita letak cotton candy. Cotton candy ni adalah elemen sewaktu kita bersekolah dulu zaman kecil. Kita memperkenalkan nostalgia sewaktu kecil dengan meletakkan cotton candy atas tu, dan dia memberikan satu look yang menarik lah bagi kita punya kek tu. Jadi buat masa ni kita ada 5 produk kek. Cookies kita ada 3. Cookies 3. Dan baru-baru ni kita keluarkan Absolute Brew air. Air DIY. Sebab Absolute kita dikenali sebagai DIY. Apa-apa pun you kena buat sendiri kat rumah. Kita bagi kek, you tuang sauce dan everything sendirilah. Aktiviti yang menarik untuk dilakukan di rumah. So itulah, air pun kita ada 3, cookies 3, dan produk kek kita ada 5. Okey, dah banyak orang kata cerita-cerita yang mungkin pembaca ataupun kita punya penonton yang tak tahu, sekarang sudah tahu. Dan pastinya kita nak korek sedikit rahsia kejayaan Ben Ali dan juga isteri yang menubuhkan Absolute Chocolate ini. Mungkin apa sebenarnya yang menjadi kekuatan dan juga rahsia sehingga Ben Ali berjaya untuk ke tahap hari ini? Mungkin gariskan dalam 5 ke 4 kan? Apa yang saya boleh cakapkan, semangat, berbekalkan semangat yang tidak mudah putus asa. Sebab jatuh bangun dalam perniagaan ni adalah perkara biasa. Cumanya yang membezakan seorang usahawan itu adalah apabila dia jatuh, adakah dia meneruskan perniagaan ataupun dia terus give up dan tidak mahu melakukan perniagaan lagi. Saya dah biasa susah. Saya pun asalnya daripada keluarga yang tidak senang dan tidak susah. Keluarga saya pun keluarga yang sederhana. Tapi saya dah biasa hidup susah dan berdikari di Kuala Lumpur sejak saya umur 16 lagi. Sewaktu saya datang ke KL umur 16, saya duduk di sekolah berasrama di Shah Alam. Tapi weekend saya akan keluar duduk di masjid dan saya banyak explore lah. Disebabkan pengalaman saya membesar di Kuala Lumpur sendiri tanpa bantuan siapa-siapa, membuatkan saya jadi lebih kuat. Masalah tu akan sentiasa ada. Sebagai manusia kita akan sentiasa dihujani dengan masalah. Cumanya macam mana kita menghadapi masalah itu akan membezakan kita sebagai manusia. So bila saya dah terlalu banyak sangat masalah daripada umur 16, 17, 18 sehinggalah 25, bila buat perniagaan, kita buat insurans, saya buat investment, macam-macam lah saya lalui. Bila saya buat Absolute Chocolate bersama isteri saya dah cukup kuat daripada segi tekanan tu. Orang nak bash ke, orang nak kata apa, kita dah masa tu dah agak kebal dan kental. Itu satu. Kedua, saya dan isteri dah agak, macam bagi saya sendiri, saya agak driven lah, persistent. Bila saya nakkan sesuatu, saya nak. Bermakna kalau saya cakap saya nak buat benda ni sampai berjaya, saya akan make sure saya buat benda ni sampai berjaya. Kalau saya nak cari benda tu sampai jumpa, saya akan cari benda tu sampai jumpa. Isteri saya tahu macam mana cara saya bekerja. Dan Nadia pula, dia seorang yang kreatif. Dia lebih kepada kreatif punya part, kreatif director dan sebagainya. Idea kek ni kebanyakannya memang daripada Nadia. Saya part execution, saya akan buat. Contohnya dia kata okay, I nak macam ni. So saya lah akan menjalankan benda tu sampai jadi. So kami sebagai satu team yang boleh dikatakan serasi. Bila Nadia dia buat kerja part dia, kita macam saya tahu part mana yang saya lebih strong. Kita fokus kepada part masing-masing. Dan saya rasa itu adalah kunci ataupun rahsia kepada kami punya boleh dikatakan macam apa yang kami kecapi pada hari inilah. Disebabkan gabungan dua individu yang mempunyai lain background di dalam industri ni. Nadia dia lebih, orang kata daripada segi smart tu, dia sangat smart lah. Dia pun berasal
bukanlah berasal, dia pun ambil graduan undang-undang. Okey, maknanya dia book smart lah, boleh dikatakan book smart. Dan saya pula lebih kepada pengalaman jatuh bangun perniagaan saya sebelum-sebelum ni. So kita combine whatever yang dia rasa dia nak buat, saya akan check, ataupun apa yang saya rasa saya nak buat, dia pula akan check. Kita cross check, dan mungkin disebabkan itu menyebabkan setiap apa yang kami buat tu diterima, ataupun like kita ada check and balance yang agak bagus lah daripada segitu. That's why saya rasa macam setengah partner dalam perniagaan, setengah orang tu dia selesa untuk buat seorang perniagaan, ada setengah orang pula dia suka buat bersama partner. Macam saya pernah buat perniagaan secara sendiri, saya pernah buat bersama partner, dan partner-partner lain tak serasi dengan saya. Tapi dengan isteri saya paling serasi. Rupa-rupanya bila saya buat dengan Nadia ni, dia adalah partner yang terbaik untuk saya buat bisnes. Sebelum ni saya buat dengan partner-partner lain, saya ingatkan partner tu adalah partner yang terbaik untuk saya. Tetapi tidak, partner yang terbaik sebenarnya di depan mata. Kita pun tak tahu. So bila dah start buat bisnes dengan dia, agak mudah lah, sebab kita pun laki bini kan. So nak meeting pun kat rumah, kadang dekat dalam bilik pun kita boleh meeting, sambil drive pun kita meeting. So every time, every day tu it's all about like berancang apa kita nak buat seterusnya lah. So kalau apa yang boleh tanya tadi berkenaan apa rahsia kami, sebenarnya saya boleh katakan kita masing-masing ada kekuatan sendirilah yang menyebabkan kita mampu untuk bentuk Absolute tu ke tahap mana yang kita nampak sekarang. Ben, kita beralih kepada pengurusan artis ni. Bagaimana Ben begitu yakin dapat mengumpulkan artis-artis yang rata-ratanya adalah artis yang boleh kita katakan artis baru, yang baru nak naik, dan menjadikan satu platform bagi dia orang menjalani mendapat job-job ataupun pekerjaan dan sebagainya. Okey. Tujuan saya dan isteri menubuhkan pengurusan artis ni sebenarnya dia berbalik kepada zaman selepas saya menceburi diri dalam bidang lakonan. Pada ketika tu saya kenal dengan Iqmal Amri. Saya juga pernah menguruskan Mira Filzah sewaktu dia mula menceburi diri dalam bidang lakonan. Saya pernah menjadi manager untuk dia, and then saya pernah membawa beberapa artis berjumpa dengan producer untuk menjadi pelakon. Jadi pada waktu tu saya rasa macam saya banyak menolong individu-individu, especially rakan-rakan yang terdekat lah. Jadi bila saya kenal dengan Iqmal Amri, saya bawa Iqmal duduk di rumah saya. Saya push dia untuk masuk Hero Remaja, dan selepas dia habis Hero Remaja tu, dia bersama satu syarikat pengurusan yang besar. Tetapi dia komplain kat saya, dia kata, Ben, aku dah bersama syarikat ni dah lama, tapi aku tak ada job. Lepas tu ialah setahun satu job macam tu je. So saya rasa macam tak apalah, biar aku manage kau. Aku try manage kau lah. Kau keluar je daripada management tu, biar aku try manage kau. So after that saya manage dia lah, Iqmal Amri tu, pada tahun saya ingat sekitar 2017 macam tu. Kemudian Nadia pun baru datang daripada Singapura masa tu untuk cuba aktif dalam industri hiburan di Malaysia. Pun saya lah orang pertama yang dia kenal kat KL ni. So saya bawa dia berlakon, saya manage dia, Nadia juga. So dua orang artis yang saya manage pada ketika itu adalah Nadia dan Iqmal Amri. Kemudian selepas beberapa tahun, saya nampak grow yang sangat Alhamdulillah. Kepada Iqmal Amri, kita tengok dia punya progress sebagai seorang pelakon selepas Hero Remaja pun Alhamdulillah. Nadia pun Alhamdulillah. Sebelum ni pun Mira Filzah pun kita tengok Alhamdulillah dengan dia punya perkembangan kejaya dia. So saya rasa macam why not macam saya buka satu syarikat pengurusan di mana menempatkan beberapa orang lagi artis lain pula untuk membantu mereka di dalam industri hiburan. Jadi terdetiklah pada ketika itu untuk mengambil lagi 8 orang di bawah syarikat pengurusan kami. Sewaktu tu ada 2 orang saja, which is Nadia, isteri saya, dan juga Iqmal Amri. Kemudian kita tambah lagi 8 orang untuk membantu. Disebabkan niat untuk again kita buat macam tadi saya sebut, bila kita buat Absolute Chocolate tu, kita nak bantu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Kita buat Absolute Food Festival, kita nak membantu peniaga-peniaga kecil untuk mendapat satu platform di mana diorang boleh berniaga dan mencari wang untuk perniagaan diorang. Dan bila kita buat Absolute Management, niat kami sekali lagi untuk membantu artis-artis baru menempatkan diri di dalam industri. Kerana saya perasan bila saya especially bila kita buat untuk Absolute Chocolate dan Absolute Food Fest, kita banyak deal dengan artis.
Bila kita deal dengan artis, kita tengok rate artis ni kadang-kadang orang tak pandai letak rate. Ada yang letak below market price, ada yang letak terlalu tinggi melampau. So saya tengok kenapa diorang ni tak letak rate yang sepatutnya? Sebab saya dah biasa deal dengan production ataupun klien, big name, big client. So saya rasa macam saya ada sedikit ilmu ataupun kepakaran untuk meletakkan rate yang bersesuaian dengan mungkin followers ataupun nama mereka. So kita rekrut orang-orang ni, artis-artis ni untuk join kita, dan kita revise balik diorang punya rate, dan kita plan diorang punya career di dalam industri hiburan. So disebabkan niat untuk mencuba mencorakkan mereka punya kejayaan seni, tertubuhlah Absolute Management. Dan mungkin perkembangan terkini yang boleh dikongsi artis-artis, adakah nanti ada artis-artis baru yang nak diserap semula dalam pengurusan artis band ni? Okay. Ataupun macam mana dengan diorang punya tawaran-tawaran berlakon, sebab memandangkan kita ni masih lagi orang kata mendepani pandemik COVID-19 kan. Okay. Bagi artis di bawah syarikat pengurusan kami, kita terbahagi kepada dua jenis artis. Ada yang secara sepenuh masa, ada yang separuh masa, full time dan part time lah, freelance. Jadi bagi kebanyakan artis kami, boleh kata semua artis full time kami, alhamdulillah pada masa ni memang penuh dengan job. Tak semestinya job hanya job lakonan. Pada zaman sekarang ni, job-job seperti campaign, IG review tu sangat popular. Di mana klien-klien big company orang prefer untuk ambil influencer instead of artis, dan bayaran agak lumayan sebenarnya. Bagi satu-satu campaign boleh dapat sehingga 10,000, ada yang sampai puluhan ribu. Jadi kami lebih fokus kepada campaign untuk artis dan influencer di bawah syarikat kami, dan juga yang mana yang fokus kepada acting, kita bantu juga untuk advice daripada segi job-job yang perlu diambil oleh mereka. Jadi untuk artis di bawah naungan kami, memang alhamdulillah buat masa ni memang kebanyakannya, kesemuanya memang penuh dengan tawaran. Untuk ambil artis baru tu, buat masa ni kita belum ambil lagi apa-apa, mana-mana artis baru. Kita bermula dengan 11 orang artis ni dahulu. Kita nak tengok dulu dalam masa setahun lepas kita tubuhkan Absolute Management ni, macam mana diorang punya progress, adakah lebih baik, adakah lebih tersusun. Dan sekiranya kita mampu untuk manage 10 orang ni, insyaAllah pada masa depan, sekiranya kita punya team dah bersedia untuk manage lagi ramai, kita akan buka peluang kepada ramai lagi untuk join. To be honest, memang ramai yang ingin menyertai kami. Ada yang DM, ada yang tag saya personally yang berminat untuk menyertai syarikat pengurusan. Tetapi saya cakap buat masa ni kita nak fokus kepada yang mana yang kita ada dulu. Ben, sejauh mana COVID-19 ni memberi kesan terhadap bisnes yang Ben buat ni? Okay, macam saya sebutkan tadi, COVID-19 is a blessing to us for Absolute Chocolate. Tapi taklah kata semua tu blessing. Ada juga bisnes kami yang terkena tempias. Contohnya macam event company kami, Absolute Festival, kita tak mampu untuk buat event. Walaupun kami sebenarnya dah rancang cukup rapi untuk Absolute Food Festival 2020 yang sepatutnya diadakan di Bukit Jalil pada tahun lepas. Venue kita dah book, kita dah bayar artis, kita dah plan everything. Boleh kata 70-80% event tu dah bersedia untuk dijalankan pada bulan 4 tahun lepas. Tetapi COVID datang pada bulan 3, di mana merencatkan kami punya perancangan. Dan to be honest, event ketiga kami ni adalah event yang sepatutnya kami membuat pulangan yang besar lah, disebabkan event pertama kedua tu dia lebih kepada investment untuk kami membuat event. Dan terjejas lah untuk kami punya company event sepanjang tahun, daripada 2020 sehingga tahun ni kami memang tak boleh buat event langsung. Tetapi alhamdulillah disebabkan kami mempunyai syarikat-syarikat lain seperti Absolute Chocolate, F&B dan juga Absolute Management yang mana tidak terjejas disebabkan COVID. So bagi kami alhamdulillah company kami masih sustain, masih boleh berkembang walaupun keadaan sekarang seperti COVID melanda. Dan sebab itu pentingnya lah bagi saya rasa untuk seseorang peniaga tu, usahawan tu perlu ada beberapa income stream untuk membantu menyokong sekiranya sesuatu berlaku kepada salah satu perniagaan yang mereka jalankan. Jangan terlalu selesa dengan apa yang you achieve today, sebab mungkin satu hari nanti kita tak tahu apa akan jadi kat kita punya perniagaan. Better daripada sekarang kita dah bersedia dengan beberapa plan. Macam kami
Of course, Absolute Chocolate online business. Tapi saya selalu ingatkan saya punya team, saya punya partner, diri saya sendiri. Saya cakap mungkin hari ni kita bernasib baik sebab kita adalah online business, 100% online business, yang mana memberi peluang yang besar pada kami bila PKP melanda, COVID melanda. Tetapi one day kita tak tahu, mungkin satu hari nanti internet 5G, 3G, 4G ni semua boleh stuck, boleh hilang dalam dunia ni, dalam radar. Tiba-tiba apa jadi pada perniagaan kami? Sebab kami mengharapkan 100% online. So kami sentiasa bersedia untuk dalam sebarang kebarangkalian dan tidak rasa selesa di mana kami berada sekarang ni. Ben, perancangan masa depan mungkin nak dikongsikan untuk penonton? Okey, untuk Absolute Chocolate, sebenarnya kita di dalam proses untuk memasuki fasa di mana kita membuka kedai offline, physical store kita yang pertama. Seperti saya sebutkan tadi, kita tak pernah ada kedai. Kebanyakannya memang order through online daripada ejen dan sebagainya. So pada tahun ini insya-Allah, jika diizinkan, kita akan buka kita punya first kios, berkonsepkan kios di Mid Valley Mega Mall. Itu pertamalah kita punya perancangan. Macam kafe lah ni. Dia lebih kepada kios bersaiz kecil seperti Yao Yao, Auntie Anne, Famous Amos, bersaiz kecil yang lebih berkonsepkan kepada grab and go. So kita akan buka kita punya first kios pada bulan 8 insyaAllah. Kemudian kita akan mula membuka beberapa kios yang lain di beberapa mall utama di KL seperti Pavilion, IOI Putrajaya, Sunway Pyramid dan juga One Utama. Itu adalah perancangan masa hadapan kami dalam tempoh 1 ke 2 tahun mendatang. Dan untuk 5 tahun punya planning, kita dalam proses untuk mengembangkan lagi kita punya perniagaan di seluruh Asia Tenggara, Southeast Asia, iaitu Indonesia, Thailand, Brunei dan Singapura dahulu. Kemudian kita berancang untuk pergi ke Taiwan, Hong Kong dan sebagainya. Sebab kita percaya yang melalui perniagaan makanan ni kita boleh pergi jauh. Sebab makanan dia tidak mengira bangsa, tidak mengira kulit. Dia boleh, semua orang boleh makan. So that's why kita rasa yang kita mampu untuk bawa nama Absolute ni ke peringkat yang lebih tinggi. Bukan setakat di Malaysia saja. Sebab saya percaya jika langit itu adalah kita punya limit, kenapa kita nak limitkan setakat di Malaysia? Absolute adalah satu brand makanan yang kita boleh bawa sehingga ke peringkat global. Itu adalah visi dan misi yang kita akan kejar untuk 10 tahun mendatang. Ben, pastinya Ben ada inspirasi ataupun tokoh-tokoh yang Ben sanjungi yang menjadi orang kata kayu semangat ataupun pembakar semangat untuk Ben berdiri teguh dalam dunia bisnes ni. So kalau kita nampak lah dekat IG tu, Ben selalu dengan Tun M dan sebagainya, dan mungkin ramai lagi tokoh-tokoh lain yang Ben segani, yang menjadi orang kata pembakar semangat untuk Ben. So mungkin Ben boleh cerita sedikit lah sejauh mana Ben dengan Tun M ni mungkin ada orang kata daripada selalu berjumpa ke macam mana? Okey, Tun Dr. Mahathir merupakan saya punya idola daripada saya kecil. Saya lah best saya ni membesar dengan Tun sebagai Perdana Menteri kita yang ketiga pada ketika itu. Jadi saya sentiasa mengimpikan untuk semeja bersama dengan Tun. So dalam hati saya masa tu, saya ingat masa 2015, saya kata one day kalau aku dapat duduk dengan Tun Mahathir ni seronok. Sebab dia tokoh negarawan yang memang ramai yang sanjung. Saya sendiri rasa macam boleh tak saya nak ada satu je chance untuk duduk bersembang dengan dia. Tapi saya tak tahu macam mana. Saya tak tahu macam mana saya nak jumpa dia. Jadi satu hari tu saya rasa macam saya tak tahulah, mungkin ini dah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rumah yang saya duduk di Setapak, sewaktu tu saya duduk menyewa di 288 residensi di Setapak, merupakan rumah yang juga Syed Saddiq duduk. Saya level 13, dia level 20 lebih kalau tak silap. Jadi saya pernah terjumpa beberapa kali dalam lift dengan terserempak dia. lah. Terserempak. Masa tu Syed Saddiq pun belum sesiapa lagi. Saya kenal dia sebab saya selalu tengok YouTube. Saya selalu up to date dengan politik punya isu.
Jadi saya kenal lah Syed Saddiq ni daripada YouTube. Dan saya terserempak dalam lift. Saya kata Mamat ni aku kenal, yang debate, juara debate ni. So saya follow lah dia. Saya follow. Bila saya follow dia, ada satu hari tu dia buka peluang kepada sesiapa yang nak join sebagai penggerak anak muda bersama dengan dia. Dan nak dijadikan cerita, saya join, saya hantar resume. Yang bagusnya Saddiq ni, cara dia rekrut orang ni based on resume, kelayakan. So dia review balik kelayakan, dan saya antara yang diterima lah, di shortlistkan daripada 1000 penyertaan, dipendekkan kepada 100 dipendekkan kepada 50 dipendekkan kepada 30, dan saya antara yang terpilih. Dan pada ketika itulah saya berjaya berkesempatan untuk berjumpa dengan Tun. Dan sewaktu berjumpa dengan Tun beberapa kali, of course gugup lah nak jumpa dengan negarawan. Tetapi saya selalu bila berjumpa tu, saya selalu ambil kata-kata dia. Tun selalu bercakap berkaitan dengan bangsa Melayu. Saya seorang yang sangat particular tentang Melayu lah, kemelayuan dan juga semangat patriotisme, semangat cintakan negara. Jadi beberapa semangat yang Tun bagi ataupun kata-kata yang membuatkan saya nak berjaya. Antaranya dia cakap macam ni, orang Melayu tak ramai yang ada di bandar. Sebab orang Melayu kalau ada tanah di bandar, dia akan jual kepada bangsa asing, contohnya Cina ataupun yang mana yang berkemampuan. Jadi orang Melayu akan sentiasa di kepinggiran. Maknanya makin lama orang Melayu makin jauh ke kampung. So dia kata cuma tinggal beberapa peratus saja orang Melayu yang akan berjaya duduk di bandar, iaitu orang Melayu yang berniaga. So dia nak banyakkan orang Melayu berniaga. Dia kata kalaulah orang muda sekarang ni ramai yang ambil semangat ni menjadi seorang usahawan, dia percaya ramai yang boleh berjaya dan membawa martabat orang Melayu tu lebih tinggi. Saya pegang kata-kata Tun tu. Satu hari saya pindah ke satu kawasan perumahan yang penuh dengan bangsa lain lah, yang mana rata-ratanya adalah usahawan. Saya pindah ke rumah tu, saya kata dengan isteri saya nak duduk sini sebab saya nak buktikan kepada bangsa lain yang orang Melayu pun boleh duduk di sini sama taraf dengan orang lain. Bila saya pergi situ, orang macam pelik, diorang ni muda lagi tapi dah boleh duduk di sini bersama dengan rata-ratanya macam peniaga-peniaga yang dah berjaya, So Tun adalah idola saya, dan saya banyak ambil semangat beliau. Sebab pada usia 95 tahun, beliau bekerja daripada 8 pagi sehinggalah 6 petang, sama seperti orang lain. Apatah lagi kita yang muda ni, tak ada alasan untuk kita kata kita penat, kita tak ada tak ada kudarat, tak cukup tenaga. It's a no. Jadi mengambil semangat seorang negarawan seperti itu, dan semangat untuk menaikkan martabat bangsa saya, bangsa Melayu, menyebabkan saya terus push diri saya sentiasa. Saya fikir nombor satu bangsa saya. Kedua, saya fikir saya punya keluarga. Saya nak menaikkan martabat keluarga saya. Sebab saya berasal daripada keluarga yang susah, orang pandang rendah pada keluarga kami sebelum ni. Jadi itu salah satu big reason kenapa saya nak berjaya. Dan kedua, untuk menaikkan martabat bangsa supaya mereka lihat kita sehebat ataupun setaraf dengan mereka. Sebab kena ingat, suatu ketika dahulu kita adalah bangsa cuma yang bekerja saja di bawah mereka. Tetapi sekarang disebabkan plan-plan yang dirangka oleh kerajaan, terima kasih jugalah kepada kerajaan selama ni merangka untuk membantu masyarakat Melayu kita, menyebabkan ramai usahawan sekarang ni, you tengok dalam umur lingkungan 20 tahun dah ada yang jadi jutawan, umur 30 tahun dah ada yang jutawan. Disebabkan ramai sekarang usahawan Melayu yang dah berani untuk berniaga. So kalau nak tanya, jawab soalan Budi tadi, memang idola saya adalah Tun Mahathir daripada dulu sehingga sekarang, dan saya mengambil semangat beliau untuk bawa dalam diri saya. Ben, baru-baru ini pelakon-pelakon senior ada komen dan juga macam diorang pun macam meluahkan ketidakpuasan hati mereka terhadap pelakon-pelakon baru yang diambil dari influencer ni, yang mana macam-macam lah dia orang cakap kan, masa dekat set tengok phone, buat TikTok dan sebagainya. Dan kadang-kadang mereka, dia orang ni influencer ni main-main ataupun berlakon kayu. Jadi apa komen Ben sebagai seorang orang kata tunggak kepada pengurusan artis ni, di mana kalau kita tengok pun ramai influencer di bawah jagaan Ben pun
adalah merupakan influencer yang juga pelakon baru. Mungkin apa yang senario yang berlaku ni sebenarnya, sebab ada juga yang pelakon-pelakon sini yang backup influencer ni kata influencer ni tak adalah semuanya pelakon kayu dan main-main dekat set. Okey, ini pendapat saya lah. Senario sekarang dah berbeza. Medium untuk mencari bakat baru sudah berbeza mengikut peredaran zaman pada tahun 2020 dan 2021. Dahulu yes, kita mungkin untuk seseorang artis, nak menjadi seorang artis tu dia kena masuk melalui pencarian, mungkin hero ada remaja, casting dan sebagainya. Tetapi zaman sudah berubah. Zaman kini orang dah mudah untuk akses kepada artis ataupun influencer. So diorang just tengok daripada Instagram ataupun TikTok dan sebagainya, wujud muka-muka baru yang fresh, disebabkan orang suka tengok mereka-mereka ni. Jadi untuk zaman sekarang, demand dia adalah sebegitu rupa. Contohlah saya ambil macam artis di bawah naungan kami pun banyak yang influencer. Syarikat produksi ataupun TV station sendiri pun meminta untuk mengambil mereka kerana influence mereka yang ada di social media. Everything is about berapa ramai followers, berapa banyak punya engagement. Tetapi saya bersetuju untuk tidak bersetuju, yang mana untuk seorang influencer juga perlu bersedia. You tak boleh disebabkan you rasa you famous di social media, you ada sejuta followers sama setaraf dengan artis, menyebabkan you masuk set tu you tak bersedia. Tak boleh. Sebenarnya you influencer pun you kena masuk kelas lakonan dulu. Bersepah kelas lakonan yang ada kat luar tu, you bayar. You know like you boleh pergi untuk belajar berguru dengan tokoh-tokoh lakonan, mempersiapkan diri you untuk berlakon. Itu yang salah sebenarnya. Apabila influencer masuk ke dalam set tidak bersedia, dia sebenarnya menyusahkan semua orang. You know, bila menyusahkan semua orang, of course pelakon sini akan rasa macam terganggu. You ni masuk set, you tak prepare ke? Dialog pun tak hafal, berlakon pun kayu. But to be fair, semua orang start daripada situ juga. Pelakon-pelakon kita dulu pun ramai juga yang kayu jugalah. Walaupun zaman dahulu tak ada influencer, tak ada Insta famous ni, ramai juga yang start daripada bawah. Mungkin daripada handy naik ke kru jadi pelakon pun mula, of course dia akan melalui fasa-fasa yang mana dia tak pandai berlakon. So saya kena jadi fair kepada dua-dua belah pihak. Untuk influencer, saya nasihatkan ambil kelas lakonan. Tak semestinya you ramai followers semua tu you masuk set you terus power berlakon. Mungkin you berlakon dalam kamera, you buat TikTok, semua berbeza dengan you berhadapan dengan kamera yang betul untuk syarikat produksi. Dan juga bagi pelakon lama, saya harap kita boleh terima lah macam muka-muka baru ni untuk menghiasi industri hiburan. Sebab mungkinlah bagi pelakon lama dulu, mungkin kalau pada zaman dorang tu, mungkin dorang pun Insta famous masa tu, tetapi disebabkan tak ada social media, tak ada Facebook, tak ada Instagram, dorang naik disebabkan pencarian melalui majalah dan sebagainya. Tapi medium sekarang sudah berubah, mencari bakat tu melalui Instagram, TikTok dan sebagainya. Cuma diri itu sendiri sebagai influencer, adakah you nak jadi influencer yang macam mana? You nak buat konten yang bagus untuk membina, untuk mengajar masyarakat, ataupun you nak buat konten-konten yang merapu-meraban? Itu terpulang kepada individu. Okey, kata-kata akhir daripada Ben sebagai penutup bicara kita di Borak Sini Habis Sini bersama dengan Ben Ali. Apa pesanan dan juga kata-kata akhir lah untuk penonton-penonton kita? Okey, kata-kata akhir saya selalu mengharapkan untuk anak-anak muda, especially orang-orang muda, mencuburi bidang perniagaan. Sebab di dalam Islam sendiri menyebut 9 daripada 10 rezeki itu datangnya daripada perniagaan. Cumanya nasihat saya, jangan takut untuk gagal. Sebab gagal itu adalah proses sebelum kita berjaya. Normal untuk semua orang gagal, tidak normal kalau you terus berjaya. Betul. Jadi untuk menjadi seorang yang hebat, you kena melalui fasa-fasa kegagalan terlebih dahulu sebelum you menjadi seorang yang sangat hebat. Saya percaya tokoh-tokoh di dunia pun, apa yang kita lihat sekarang ni adalah diorang yang dah hebat, tetapi kita tak nampak mereka sewaktu proses mereka melalui zaman-zaman kejatuhan dan kegagalan dan cabaran yang mereka lalui. Jadi secara ringkasnya, saya harap supaya ramai kat luar sana berjinak-jinaklah di dalam melakukan perniagaan. Sebab
di dalam negara kita ni kita jauh ketinggalan di dalam sektor ekonomi. Mungkin sekiranya lebih ramai orang muda yang menceburi perniagaan, satu hari nanti kita juga mampu untuk mengawal sektor ekonomi ni setanding dengan bangsa lain yang mana mereka mengawal ekonomi pada zaman sekarang. Itu harapan saya, supaya satu hari nanti saya dapat lihat ramailah usahawan-usahawan Melayu yang berjaya setaraf dengan usahawan lain. Alright, terima kasih banyak-banyak Ben sudi datang ke studio Budi Channel untuk berkongsi kisah-kisah inspirasi dan juga perjalanan liku-liku sebagai seorang usahawan yang kita kira sebagai seorang anak muda yang dah sukses untuk kita jadikan satu inspirasi buat anda semua penonton-penonton yang baru nak meniaga. Mungkin boleh ambil modul ataupun contohi cara dan juga Ben Ali punya formula ni. Alright, Ben dah tak berlakon sekarang? Saya dah tak berlakon. Sibuk lah. Saya dah berhenti berlakon sejak 2017. Ingat lagi drama terakhir? Jelas. Saya ingat saya berlakon di Tanah Suci Mekah pada tahun 2017. Waktu tu saya berlakon untuk drama bernama Kisah dari Mekah untuk slot Astro Oasis. So waktu saya pulang dari Mekah tu memang saya dah nekat untuk tidak berlakon lah. Masa tu saya nak fokus, kononnya nak fokus politik lah. Tetapi after that saya rasa saya punya peluang tu lebih kepada perniagaan. Jadi saya fokus saya lebih sekarang ni memang perniagaan. Lakonan tu saya minat tu ada, hobi tu sentiasa ada pada jiwa saya. Mungkin saya just monitor and manage hati-hati saya tu pun saya dah rasa cukup happy lah tengok diorang berlakon. Nadia pun banyak job berlakon juga. Nadia until dia still berlakon lagi. So bagi saya ramai jugalah ada yang panggil tak nak berlakon balik ke, buat 1-2 scene ke. Kekangan masa tu saya bukan tak nak, tapi saya rasa macam nanti dululah kalau nak panggil berlakon tu boleh panggil artis saya lah, talent saya. Alright, thank you Ben sudi orang kata meluangkan masa datang jauh-jauh dan juga orang kata 1 jam lebih bersama dengan kita semua. You guys jangan lupa untuk subscribe YouTube Budi Channel dan juga follow kita dekat Spotify Borak Sini Habis Sini dan juga podcast Apple. Kita jumpa lagi di Borak Sini Habis Sini bersama dengan individu ataupun selebriti yang lain pula selepas ini. Bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih.